Hanya karena kes ini diklasifikasikan sebagai lari dari rumah, tidak bermakna kita melayan kes ini secara berbeza daripada kes orang hilang yang lain. Pada mulanya, nampak seperti Robert B. melarikan diri, tetapi kehilangannya dengan cepat menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu satu pembunuhan yang mengambil masa kira-kira 10 tahun untuk diselesaikan. Saya Angela Levy, dan ini adalah Crime Fix. Pernahkah Anda berhenti dan terfikir apa yang orang boleh cari tentang Anda dalam talian? Ia memang menakutkan jika Anda berhenti dan fikirkan mengenainya. Perkara seperti nama Anda, nombor telefon Anda, malah alamat Anda hanya terdedah di web untuk dijual oleh broker data. Penaja kami Incogni membolehkan Anda menghapuskan semua itu. Mereka akan mencari broker data mana yang mempunyai maklumat Anda dan menuntut supaya mereka memadamkannya. Apabila saya mendaftar, mereka sebenarnya menemui lebih daripada 50 broker yang mempunyai maklumat saya. Dan dalam beberapa hari saja, maklumat itu mulai hilang. Proses pendaftaran hanya mengambil masa beberapa menit. Anda cipta account dan memberi kebenaran kepada Cogni untuk bertindak bagi pihak Anda. Dan mereka akan uruskan selebihnya. Dan dengan ciri penyingkiran tersuai pada pelan tanpa had mereka yang baru, Anda boleh menghantar pautan khusus tempat data Anda dipaparkan dan pasukan pakar privasi akan menghapuskannya untuk Anda. Jadi jika Anda mengambil berat tentang keselamatan dalam talian Anda dan Anda memang patut, ambil semula data Anda dengan Incogni. Gunakan kod CrimeFix untuk diskaun 60% bagi pelan tahunan. Pada November 2016, Robert B. hilang. Dia baru berusia 13 tahun dan nampaknya lenyap tanpa sebarang jejak. Polis di Pekin, Illinois mula mencarinya. Pekin ialah sebuah bandar dengan kira-kira 31.000 penduduk, terletak di selatan Peoria. Pada mulanya, polis menyangka Robert hanya melarikan diri, tetapi ada sesuatu yang tidak kena, cukup mencurigakan sehingga mereka mengadakan sidang media. Pada 17 November, seorang pegawai yang mengurus kes ponteng sekolah dari Saya Percaya, daerah 108, pergi ke rumah Robert B. bersama seorang pegawai polis Pekin, di mana ibu kepada Robert telah diberikan saman ponteng kerana anaknya gagal hadir ke sekolah. Apabila pegawai itu berjumpa dengan Robert dan menasihatinya bahawa dia perlu pergi ke sekolah, Robert terus melarikan diri dari rumah pada masa itu. Pada 18 November, Robert tidak berada di sekolah. Pegawai yang mengendalikan kes ponteng sekolah sekali lagi terlibat, meminta seorang pegawai polis dari Jabatan Polis Pekin untuk pergi ke rumah itu di mana mereka akan sekali lagi mengeluarkan saman ponteng kepada ibu Robert. Dan pada masa itu, ibu Robert melaporkan Robert sebagai seorang yang melarikan diri dari rumah. Sekali lagi, pada 18 November kami memuat naik gambar Robert yang diberikan oleh ibunya di Facebook, Instagram, Twitter, dan kami juga menggunakan sistem amaran Nixel kami untuk memaklumkan orang ramai. Ini disebabkan oleh cuaca sejuk dan keadaan perubatan yang dilaporkan. Dia segera disenaraikan sebagai orang bawah umur yang hilang dan dalam bahaya. Biasanya, polis akan mengeluarkan amaran Amber untuk kanak-kanak hilang. Tetapi itu tidak berlaku dalam kes ini. Dan Anda mungkin tertanya-tanya mengapa Ketua Polis menerangkan. Kes ini segera diserahkan kepada bahagian detektif polis kami dan hubungan telah dijalinkan dengan ibu setiap hari. Kami telah menerima kira-kira 30 maklumat dan telah menyiasat setiap satu daripadanya. Namun begitu, kami masih belum mempunyai sebarang petunjuk yang mengesahkan penampakan Robert B. sejak 18 November. Kami telah mendapat kerjasama dan bantuan daripada agensi-agensi lain apabila kami menerima maklumat secara berterusan di komuniti-komuniti berdekatan. Kami ingin memperjelaskan beberapa isu mengenai kes ini. Kami tidak dapat mengaktifkan amaran Amber kerana ia tidak memenuhi kriteria yang menyatakan secara khusus, petikan, pihak penguatkuasa undang-undang mesti mengesahkan bahawa kanak-kanak itu telah diculik. Tamat petikan. Kami langsung tidak mempunyai sebarang maklumat bahawa Robert B. telah diculik. Namun begitu, kami telah berhubung dengan Polis Negeri Illinois dan sedang dalam proses memasukkan maklumat mengenai makluman orang hilang atau terancam. Apa yang akan dilakukan oleh makluman ini ialah menghantar maklumat melalui pelbagai saluran berita. Namun begitu, terpulang kepada saluran berita, sama ada mereka akan menyiarkan maklumat tersebut atau tidak. Saya ingin memberitahu orang ramai dan semua bahawa kami memang mengambil serius situasi ini dan sangat prihatin terhadap Robert B. yang berumur 13 tahun.
Kami telah menugaskan seluruh unit siasatan kami untuk kes ini. Jadi anda dengar Ketua Polis berkata kehilangan Robert tidak memenuhi kriteria untuk mengeluarkan amaran Amber. Jadi apa yang mereka boleh lakukan hanyalah merayu kepada media, benar-benar memohon supaya mereka menyiarkan maklumat bahawa dia hilang. Dan apa yang benar-benar pelik tentang kes ini ialah hakikat bahawa polis sebenarnya telah pergi ke rumah itu dan mereka melihat Robert. Mereka pergi ke sana untuk membawanya ke sekolah dan dia melarikan diri, tetapi kemudian dia tidak pernah pulang ke rumah. Polis ingin bercakap dengan seorang kawan kepada ibu Robert, Keith Brackett. Satu affidavit menyatakan bahawa walaupun terdapat perbezaan umur antara mereka, Robert kadang-kadang akan pergi ke rumah Brackett untuk melepak apabila dia ponteng sekolah dan malah pernah bermalam di sana. Pegwam Negeri menulis dalam satu affidavit pada 28 November 2016, Detektif Keen telah bercakap dengan Brackett melalui telefon. Brackett menyatakan bahawa kali terakhir dia melihat Robert adalah pada 15 atau 16 November dan Lisa telah menghubunginya pada 18 November serta memintanya untuk memeriksa rumahnya sama ada Robert ada di sana atau tidak. Brackett menyatakan bahawa dia membuka pintu dan menjerit memanggil Robert tetapi tidak menerima sebarang jawapan. Brackett berkata bahawa selepas itu dia meninggalkan bandar bersama Tracy dan mereka baru sahaja kembali ke bandar. Kini beberapa minggu telah berlalu dan detektif sekali lagi pergi menemui Keith Brackett untuk menemu bualnya mengenai kehilangan Robert. Detektif menulis dalam affidavit pada 16 Desember 2016, Detektif Keen dan Detektif Sarjan Rainey telah menemu bual Brackett. Brackett menyatakan bahawa pada 16 November 2016, beberapa orang termasuk Lisa B dan Tracy berada di kediamannya untuk berpesta. Pada 18 November 2016, kira-kira jam 8 pagi, Lisa menghantar mesej kepadanya dan meminta dia untuk melihat sama ada Robert berada di kediamannya. Brackett menyatakan bahawa dia pergi ke kediaman Lisa pada kira-kira jam 9.15 pagi dan pintu hadapan terbuka, tetapi dia tidak mendapat sebarang respons apabila dia menjerit ke dalam kediaman itu. Ia menyatakan bahawa dia kemudian pergi ke Eureka untuk menjemput Tracy bagi memandu ke Illinois Selatan untuk memohon pekerjaan. Kemudian dalam temu bual itu, Brackett menyatakan bahawa dia telah memandu ke Illinois Selatan seorang diri. Brackett memberi kebenaran untuk telefon bimbitnya dimuat turun datanya. Semakan seterusnya terhadap rekod telefon bimbit Brackett menunjukkan bahawa telefon bimbit Brackett masih berada di Pekin pada jam 12.48 tengah hari pada 18 November 2016. Jadi nampaknya detektif-detektif cuba mengatakan bahawa dia telah memberikan maklumat palsu di situ. Sekarang lebih banyak masa telah berlalu tanpa sebarang tanda Robert B. Minggu ini, Greater Peoria Area Crime Stoppers yang berkhidmat untuk daerah Peoria, Tazewell, dan Woodford membawa Anda ke Pekin untuk memberi tumpuan kepada kes orang hilang. Pada 18 November, Robert B. yang berumur 13 tahun telah dilaporkan lari dari rumah oleh ibunya. Detektif telah bekerja berjam-jam untuk mencari Robert, tetapi masih belum berjaya. Pihak berkuasa negeri dan persekutuan telah menyertai siasatan ini bekerjasama dengan Jabatan Polis Pekin untuk mengikuti petunjuk di pelbagai lokasi di seluruh Illinois Tengah. Pencarian, temu bual dan pencarian di lapangan telah dilakukan, tetapi penyiasat masih belum dapat menemui Robert. Robert setinggi 4 kaki 6 inci dan berat 110 pound dan kali terakhir dilihat memakai baju merah dan kelabu dengan seluar jean biru serta kasut Nike merah. Saya Detektif Mike Eaton. Crime Stoppers akan membayar sehingga beberapa dolar minggu ini untuk maklumat yang membantu penyiasat menemui Robert. Kemudian pada Julai 2017, satu penemuan yang mengerikan dan suram. Peguam Negeri menulis, pada 24 Julai 2017, rangka manusia telah ditemui di kawasan terpencil di belakang kediaman yang terletak di laluan 29. Detektif dari Jabatan Polis Pekin, Jabatan Sheriff Daerah Tazewell, dan Polis Negeri Illinois ISP telah bertindak ke lokasi kejadian. Selain rangka manusia, 2 jenis tali berlainan warna dan segumpal pita pelekat, serta pita elektrik hitam yang kelihatan mempunyai rambut manusia yang lekat padanya, juga ditemui di lokasi kejadian. Siasatan lanjut mendedahkan bahawa hartanah di mana rangka itu ditemui dimiliki oleh seorang wanita bernama Mary. Mary telah ditemu bual dan menyatakan bahawa dia memiliki hartanah tersebut, tetapi ia dijaga oleh anak saudaranya, Keith Brackett. Mary menyatakan bahawa Keith telah menjaga hartanah itu sejak tahun 2016 dan Keith telah memotong rumput di kawasan tersebut kira-kira 2 minggu lalu.
Mary juga menyatakan bahwa Keith kini tinggal di sebuah kediaman miliknya yang terletak di Jalan Cooper di Pekin. Detektif daerah Tazewell pergi ke kediaman itu dan apabila menghampiri kediaman tersebut, mereka melihat ada tali di luar rumah yang kelihatan serupa dari segi komposisi dan warna dengan tali yang ditemui di lokasi di mana rangka manusia dijumpai. Waran geledah untuk kediaman tersebut telah dikeluarkan. Di dalam garaj kediaman tempat Brackett tinggal, detektif menemui tali yang kelihatan sepadan dengan tali yang ditemui di lokasi kejadian, serta pita pelekat, pita elektrik hitam, dan beberapa alat pengikat yang biasa digunakan dalam perbuatan seksual. Heguam Negeri berkata bahwa bedah siasat menentukan bahwa mayat itu adalah milik Robert B. dan beliau kemungkinan besar meninggal dunia akibat lemas, serta kematiannya diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Keesokan harinya, detektif kembali berjumpa dengan Keith Brackett untuk berbual sedikit, dan mereka berkata beliau bersetuju untuk bercakap dengan mereka. Peguam Negeri menulis, pada 25 Julai 2017, kira-kira jam 5.15 petang, detektif Hazelwood dari Pekin menemu bual Brackett. Semasa temu bual itu, detektif Hazelwood bertanya kepada Brackett, apakah cara terbaik untuk meletakkan mayat di kawasan di mana rangka itu ditemui pada waktu siang? Brackett melukis peta terperinci kawasan tersebut dan menyatakan bahwa Anda boleh membawa seseorang sebesar Robert dari landasan kereta api ke atas. Tetapi dia menyatakan bahwa jika dia yang meletakkan mayat itu, dia hanya akan meletakkan kereta di sebelah garaj di kawasan tersebut yang jauh lebih dekat dengan tempat rangka itu ditemui dan tiada siapa akan perasan kerana kenderaannya memang sering berada di situ. Brackett menyatakan bahwa dia tidak pernah berada di kawasan hutan tempat rangka itu ditemui selama 2 hingga 3 tahun. Brackett menyatakan bahwa dia adalah biseksual dan berminat dengan BDSM, iaitu ikatan, dominasi, mutilasi seksual, dan sering pergi ke kelab BDSM di Chicago dan Champaign untuk melakukan hubungan seksual. BDSM biasanya bermaksud ikatan, dominasi, sadisme, dan masokisme. Sekarang, dalam banyak kes, bukti elektronik adalah penting. Dan dalam kes ini, peguam negara berkata ia akan memainkan peranan. Dia menulis, pada 12 Desember 2019, waran geledah telah dikeluarkan untuk akaun Google Brackett. Pemeriksaan forensik telah dijalankan ke atas data Brackett. Pemeriksaan itu menunjukkan bahwa Brackett telah berada di kawasan di mana mayat itu ditemui beberapa kali. Antara 18 November 2016 dan 24 Julai 2017, termasuk pada 17 April 2017, di mana telepon bimbitnya dikesan berada kira-kira 30 kaki dari lokasi mayat itu ditemui. Satu carian suara Google menggunakan suara Brackett telah ditemui, yang dilakukan pada 24 Julai 2017, hanya beberapa jam selepas mayat itu ditemui. Dan sebelum detektif tiba di kediaman Brackett atau bercakap dengannya, carian suara Brackett bertanya, berapa lama DNA kekal pada tali? Hanya pihak penguatkuasa undang-undang yang mengetahui bahawa terdapat tali yang ditemui di tempat penemuan rangka mayat ketika carian suara itu dilakukan. Brackett juga telah membuat carian suara pada awal pagi 25 Julai 2017 bertanya, apa yang perlu dilakukan jika Anda adalah suspek kes pembunuhan? Keith Brackett telah dipenjarakan pada tahun 2018 kerana kes pecah rumah dan jenayah lain, tetapi dia telah dibebaskan secara parol pada Disember 2025. 2 hari selepas Brackett dibebaskan, dia memuat naik gambar ini di Facebook. Kemudian, pada 1 Februari tahun ini, Keith memuat naik di Facebook. Saya teruja untuk memulakan perjalanan kreatif baru ini dalam mod profesional. Lihat profil saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang saya dan ikuti saya untuk terus berhubung. #modprofesional. Kemudian pada 13 Mac, Brackett memuat naik di Facebook, saya seorang transgender perempuan yang sedang meminta bantuan supaya saya boleh mendapatkan lebih banyak pakaian, kebersihan diri, dan peralatan pembersihan. Sebagai seorang perempuan, saya bukan bahan jenaka. Saya seorang manusia yang hidup di jalanan dan di Dream Center di Peoria, Illinois. Dan saya memohon sokongan Anda untuk membantu saya keluar dari sini dan menjadi siapa diri saya yang sebenar. Jika Anda homofobik, saya tetap akan menjadi kawan Anda. Walaupun Anda homofobik, izinkan saya jelaskan kepada Anda kebenaran tentang kehidupan. Tolong benarkan saya jelaskan bahwa saya juga seorang manusia. Saya percaya perkara yang sama. Saya juga mempunyai tona kulit yang sama, jadi warna tidak penting.
Tetapi pada akhirnya, kita semua lahir dari rahim ibu saya. Kita semua sama. Ia tidak penting. Warna tidak penting. Kaum, itu juga tidak penting. Orientasi seksual. Apa yang penting adalah kita semua sama. Tolong bantu taja dan hantar wang kepada saya supaya saya boleh mendapatkan barang untuk menjadi diri saya yang sebenar. Keith juga memuat naik satu risalah di Facebook dengan pengumuman yang mengatakan bahawa dia kini mahu dipanggil Amy Jo dan menulis, "Semasa di penjara, saya telah menjalani pembedahan yang mengubah hidup dan saya menjadi orang yang saya selalu impikan, seorang wanita." Sekarang, sebagai seseorang yang mengalami masalah gelandangan, saya tidak dapat menyelesaikan peralihan ini. Jadi saya memohon sumbangan untuk membeli barangan seperti pakaian wanita, alat solek, minyak wangi, klip rambut, dan sebagainya. Barangan yang boleh membantu saya menjadi diri saya sendiri. Kurang daripada sebulan selepas Amy Jo Brackett memuat naik risalah itu dan lebih 9 tahun selepas Robert B. hilang, polis mengumumkan bahawa Keith Brackett yang kini dikenali sebagai Amy Jo didakwa membunuh Robert. Pagi ini, detektif dari Jabatan Polis Pekin menahan Keith A. Brackett yang berumur 48 tahun bekas penduduk Pekin atas tuduhan membunuh Robert B. pada tahun 2016. Brackett telah ditahan atas tuduhan pembunuhan darjah pertama dan menyembunyikan kematian akibat pembunuhan serta telah dibawa ke penjara daerah Tasman. Beberapa agensi termasuk FBI telah terlibat dalam kes ini. Pasukan mencari dan menyelamat daerah Tasman dan daerah Peoria telah mencari ratusan, jika tidak ribuan ekar atas permintaan kami. Operasi Udara Polis Negeri Illinois, Polis Negeri Illinois, Juru Teknik Tempat Kejadian Jenayah. Pasukan Pemantauan FBI, Unit Analysis Tingkah Laku FBI di Quantico. Dan terima kasih khas kepada para saintis di Makmal Jenayah Polis Negeri Illinois dan Makmal FBI di Quantico. Mereka telah menghabiskan berjam-jam, entah berapa banyak jam membantu kami dalam siasatan ini. Kami telah membuat banyak permintaan dan mereka sentiasa memenuhi semua permintaan tersebut. Jadi, untuk membincangkan kes yang sangat mengganggu ini, saya ingin menjemput Will Svilar. Beliau ialah seorang detektif polis Chicago yang telah bersara dan pernah menyiasat kes pembunuhan di Will. Ini jelas sekali jauh dari tempat Anda di Pekin, Illinois. Namun begitu, kes pembunuhan tetaplah kes pembunuhan. Apa yang menarik bagi saya ialah hakikat bahawa nampaknya mereka sudah mempunyai banyak bukti ini sejak tahun 2019. Keith Brackett, yang kini dikenali sebagai Amy, telah dibebaskan secara parol pada Desember 2025 daripada kes pecah rumah, yang mana dia telah dibebaskan dan dilepaskan dari penjara. Kenapa sekarang? Kenapa mereka mendakwa perkara ini sekarang pada April 2026? Baiklah, awak yang cakap. Dia telah dipenjarakan selama 7 tahun. Selama 7 tahun, saya rasa dari awal kes ini, mereka sudah ada idea bahawa inilah orang yang mereka cari. Inilah orang yang bertanggung jawab untuk perkara ini. Sudah tentu selepas mayat budak malang itu ditemui di belakang rumah makciknya. Sudah tentu itu mempengaruhi perkara ini. Mereka telah melaksanakan banyak waran geledah. Mereka telah melakukan banyak kerja. Tetapi dia telah dipenjarakan. Dia telah dipenjarakan selama 7 tahun. Jadi mereka mempunyai peluang untuk mengambil masa, bertindak dengan sangat teliti, memastikan mereka tidak terlepas apa-apa, dan menyediakan kes yang kukuh untuk dibawa kepada pendakwa raya. Dan kemudian apabila dia dibebaskan secara parol, itulah masanya untuk menangkapnya. Tapi dia sudah bebas selama lebih kurang 3 bulan sekarang. Jadi sebenarnya dia sudah bebas lebih daripada 3 bulan. Jadi adakah awak rasa mereka hanya duduk diam dan tunggu untuk lihat apa yang dia lakukan? Maksud saya, apa pendapat awak tentang apa yang sedang berlaku? Saya rasa mereka sedang mengumpul bukti untuk kes mereka. Seperti yang awak katakan, ia mengambil masa 7 tahun, hampir 10 tahun dari masa budak malang itu dibunuh. Tapi saya rasa polis sedang membina kes mereka sepanjang masa ini. Waran geledah, semakan latar belakang. Mereka sedang menyusun kepingan teka-teki ini. 3 bulan selepas dia dibebaskan, adakah dia tinggal di rumah perantaraan? Adakah dia sedang bersiap untuk berpindah ke negeri lain yang mana dia tak boleh lakukan jika dia masih dalam parol kecuali dia mendapat kebenaran khas? Saya rasa mereka hanya sedang mengumpul bukti untuk kes mereka. Mungkin ada sedikit bukti sampingan yang mereka tunggu, bukti forensik. Tapi saya rasa ini adalah masa yang sesuai untuk mereka mendakwa. Sangat menarik. Nampaknya mereka sudah mempunyai sekurang-kurangnya apa yang mereka nyatakan dalam affidavit yang menyatakan sebab munasabah ini. Mereka sudah mempunyai kebanyakan perkara ini sejak sekurang-kurangnya tahun 2017-2019.
Dan apa yang mereka ada sekarang ialah beberapa bukti keadaan yang nampaknya agak kukuh. Maksud saya, mayat Roberts yang malang ditemui di sebuah hartanah yang diselenggara menurut polis oleh Keith Brackett. Anda ada mayat yang diikat dengan barang-barang, tali, pita yang serupa dengan apa yang ditemui di hartanah Brackett di mana dia tinggal pada masa itu. Mari kita bincangkan dua perkara itu dahulu, kemudian kita akan masuk ke perkara lain. Baiklah, mari kita bincang tentang tali itu. Bila Anda kata tali yang serupa, adakah ia tali yang sama? Sebab ada perbezaan. Tali biasa, maksud saya, hujah yang boleh dikemukakan oleh pihak pembela tentang tali biasa ialah berapa ramai orang yang boleh mendapatkan jenis tali seperti ini. Jadi itu adalah satu bahagian daripada teka-teki. Tetapi, jika anda mempunyai hujung tali dari mayat dan dari apa yang anda jumpa semasa penggeledahan itu, jika anda ada hujung tali yang jelas dipotong dan anda boleh katakan ia dipotong dengan alat yang sama, sekarang itu menjadi bukti langsung dan bukan bukti keadaan. Jika Anda boleh katakan, ia seperti tanda alat. Alat pecah rumah akan meninggalkan corak tertentu pada pintu. Jika Anda jumpa alat itu dan Anda letakkan pada bingkai pintu, Anda boleh katakan alat ini yang membuat tanda itu. Sama seperti cap jari. Jadi tali itu sangat penting, dan jika tali itu dikaitkan Oleh tanda alat, itu menjadi bukti langsung dan bukan bukti keadaan. Dan sejauh mana jarak di mana mayat itu ditemui, maksud saya, itu adalah sekuat-kuat bukti keadaan yang Anda boleh dapat. Anda tahu, seorang peguam bela akan mengupas habis-habisan tentang tali ini dan pita itu. Mereka akan lakukan begitu, tetapi polis sudah mempunyai masa yang cukup untuk mengambil apa yang diambil daripada mayat Robert dan kemudian membandingkannya di makmal dengan apa yang ditemui di rumah Keith Brackett. Mereka sudah mempunyai banyak masa untuk melakukannya. Dan mungkin, siapa tahu, adakah terdapat resit di rumah untuk barang-barang ini? Itu juga boleh jadi kemungkinan. Sudah tentu. Seperti yang Anda tahu, budak itu hilang pada tahun 2016. adakah lelaki itu pergi ke kedai? Adakah terdapat resit Home Depot? Adakah terdapat charge kad kredit? Saya tahu mereka telah melaksanakan banyak waran geledah terhadap telepon-telepon bimbitnya dan mereka dapat mengesan lokasi geografi di mana dia berada pada masa kehilangan itu berlaku. Jadi ya, memang ada banyak masa. Seperti yang Anda katakan, dia telah 7 tahun di penjara, 10 tahun sejak jenayah itu berlaku, 9 tahun sejak mereka menemui mayat tersebut. Memang ada banyak masa untuk melakukan semua kerja itu dan memastikan Anda benar-benar bersedia apabila tiba masanya untuk membawa kes ini terhadap lelaki tersebut. Salah satu perkara yang saya rasa benar-benar merupakan antara bukti yang paling memberatkan di sini. Selain daripada fakta bahwa budak ini menghabiskan masa di rumahnya, Robert berada di rumah Keith dan kita akan bincangkan itu sebentar lagi. Tetapi terdapat pemeriksaan forensik yang dilakukan ke atas akaun Google milik Keith Brackett. Dan semua ini terdapat dalam affidavit yang ditulis oleh detektif dalam kes ini atau sekurang-kurangnya oleh peguam negara, saya patut katakan. Tetapi Anda tahu para detektif yang mengumpulkan maklumat ini. Mari kita paparkan di skrin. Ia menyatakan bahawa pada 12 Disember 2019, waran geledah telah dikeluarkan untuk akaun Google Brackett dan mereka telah melakukan pemeriksaan forensik ke atas data tersebut. Dan mereka berkata bahawa mereka mendapati dia berada di kawasan mayat itu beberapa kali. Antara 18 November 2016 ketika Robert hilang dan 24 Julai 2017, termasuk pada 17 April 2017. Ia menyatakan telefon bimbitnya dikesan berada dalam lingkungan kira-kira 30 kaki dari lokasi mayat itu ditemui. Jadi maksud kita di sini, saya rasa mereka bukan bercakap tentang data triangulasi telefon bimbit. Mereka mungkin bercakap tentang data Google. Jadi itu mungkin lebih tepat. Ya, maksud saya, data Google masih baru ketika saya buat semua perkara ini. Seperti yang awak cakap, triangulasi adalah cara kami lakukannya melalui menara selular. Dan bila anda dah dapat data daripada menara selular itu, kalau anda sedang cari seseorang secara aktif, anda ada alat trigger fish ini di mana anda boleh ping semasa anda mendekati. Anda boleh ping dan anda boleh jadi sespesifik itu. Tapi data Google ini jauh lebih spesifik daripada triangulasi. Dan itu memang sangat memberatkan. Ya, dan kemudian ada satu lagi lapisan dalam hal ini. Ada satu lagi lapisan dalam data Google itu, yaitu carian suara yang mereka dakwa Keith Brackett lakukan.
Mereka kata ada carian suara yang ditemui daripada data Keith Brackett dan ia berlaku pada 24 Julai 2017, hari yang sama apabila mayat Robert ditemui. Dan dia kata ia berlaku sebelum detektif-detektif pergi ke rumah Keith Brackett dan bahawa dia yang membuat carian itu. Berapa lama DNA boleh kekal pada tali? Dan hanya pihak penguatkuasa undang-undang sahaja yang tahu bahawa terdapat tali yang ditemui di tempat penemuan rangka itu apabila carian suara itu dibuat. Dan keesokan harinya, dia mencari. Apa yang perlu dilakukan jika anda adalah suspek dalam satu kes pembunuhan? Maksud saya, semua ini adalah perkara yang sangat memberatkan. Seperti perkara tentang tali itu sangat mencurigakan kerana jika tiada siapa yang tahu secara umum, itu adalah maklumat yang pihak penguatkuasa undang-undang akan rahsiakan kerana hanya pembunuh sahaja yang akan tahu tentangnya. Sudah tentu, Anda perlu sangat berhati-hati dengan apa yang Anda dedahkan. Anda memang betul. Apabila Anda berada dalam bilik soal siasat, apabila Anda bercakap dengan suspek, Anda tidak mahu membocorkan apa-apa kepada mereka. Anda mahu mereka sendiri yang mendedahkannya kepada Anda, terutamanya jika ia sesuatu seperti yang Anda katakan, tali itu. Jika tiada siapa tahu tentang tali itu dan dia memberitahu Anda tentang tali itu, kes Anda akan menjadi semakin kukuh. Pada mulanya, semua kepingan teka-teki ini bertaburan di atas meja. Dan sekarang Anda mula mencantumkannya. Dan itulah yang mereka lakukan dalam kes ini. Dan kemudian dia tertanya-tanya, apa yang anda lakukan? Anda tahu, inilah carian yang didakwa dia buat. Apa yang anda lakukan jika anda adalah suspek dalam satu kes pembunuhan? Jadi, anda tahu, saya pasti dia mendapat hasil carian Google untuk itu. Dan hasil carian Google mungkin mengatakan, jangan bercakap dengan polis. Betul sekali, dapatkan peguam. Perkara seperti itu. Betul sekali. Maksud saya, dan seperti yang kita katakan, semua ini adalah sebahagian daripada kes. Mereka ada banyak masa untuk melakukannya. Mereka susun dengan baik. Pertama sekali, saya tidak peduli apapun keadaannya. Seorang budak berumur 13 tahun tidak sepatutnya berkawan dengan seseorang berumur 40 tahun. Memang ada masalah dari awal lagi. Itu membuatkan bulu roma saya meremang dan sudah tentu menjadi tanda amaran kepada pihak polis. Dan saya gembira awak membangkitkan perkara itu. Maksud saya, memang ada kebimbangan besar di sini. Sebab pada awal dokumen ini, ia menyebut tentang bagaimana Robert ponteng sekolah. Dan memang betul, ibunya kata kadang-kadang dia akan pergi ke rumah kawan saya Keith dan malah bermalam di sana. Ini bukan perkara biasa dan saya rasa ibu bapa yang menonton ini malah kalau Anda belum jadi ibu bapa pun, suatu hari nanti Anda akan jadi ibu bapa. Anda perlu sadar bahawa anak remaja Anda atau anak Anda pun bergaul dengan individu yang jauh lebih tua atau yang berumur 20-an itu bukan perkara biasa. Mari kita bincangkan tentang itu, Will. Bagaimana itu sebenarnya satu amaran besar. Dan ibu bapa, malah semua orang boleh belajar sesuatu di sini. Itu bukan tingkah laku yang normal. Tidak, itu bukan tingkah laku yang normal. Dan Anda perlu faham sebagai seorang ibu bapa, saya juga seorang bapa, dan anak-anak saya sekarang sudah dewasa. Tetapi apa yang Anda dedahkan kepada anak-anak Anda, atau apa yang Anda dedahkan kepada diri sendiri, Anda sebenarnya mendedahkan anak-anak Anda juga. Dan mesti ada, Anda tahu, mesti ada sesuatu lagi di sebalik ini. Dan saya tidak tahu banyak tentang latar belakang ibu atau latar belakang keluarga, tetapi mesti ada sesuatu lagi yang berlaku di situ, di mana Anda tahu anak Anda bermalam di rumah seorang lelaki dewasa pada umur 13 tahun dan ponteng sekolah, serta pergi ke rumahnya. Mesti ada sesuatu lagi yang berlaku di situ. Nampaknya ibu mereka berparti bersama Keith Brackett. Saya tidak pasti sama ada terdapat banyak penggunaan dadah atau sesuatu seperti itu. Nampaknya itu memang satu kemungkinan, tetapi dia sedang bercinta dengan seorang wanita bernama Tracy dan mereka semua dikatakan berparti. Begitulah yang diterangkan dalam affidavit itu. Apa yang Anda biarkan diri Anda terdedah kepada, Anda juga mendedahkan anak-anak Anda kepadanya. Betul, dan kanak-kanak seperti budak berumur 13 tahun sepatutnya berada di rumah bersama ibu bapa mereka, bukannya bersama orang dewasa berparti. Tidak lepak dengan budak-budak umur 13 tahun yang lain. Betul. Ia benar-benar satu kes yang tragis dan mengerikan. Dan apa yang membuat saya sangat sedih tentang perkara ini juga ialah menurut laporan itu, apabila polis pergi ke rumah untuk mengeluarkan saman ponteng kepada ibu dan membawanya ke sekolah, Robert melarikan diri. Dia melarikan diri.
Dan itu maksud saya ia sangat menyedihkan. Dan kemudian dia hilang dan tiada siapa pernah melihatnya lagi. Dan saya andaikan polis fikir dia pergi ke rumah Keith Brackett. Dan selepas itu dia tidak pernah dilihat lagi. Itulah kaitan yang boleh dibuat dalam kes ini. Jadi Will, kami hanya membaca apa yang mereka kemukakan di sini untuk menyokong sebab munasabah. Adakah Anda fikir mereka mempunyai banyak lagi yang kita belum tahu? Oh, memang saya fikir begitu. Saya rasa pendakwanya akan membentangkan kes yang sangat kukuh. Semua perkara yang kita bincangkan, semua perkara forensik yang kita bincangkan, kemungkinan tanda-tanda kubur, semua itu akan didedahkan. Anda tidak memerlukannya untuk sebab munasabah. Tetapi apabila tiba masa untuk membuktikannya tanpa keraguan munasabah, percayalah, semuanya akan ada di situ. Dan kita tidak tahu sama ada dia telah membuat sebarang kenyataan lain, Keith Brackett. Kita hanya tahu apa yang mereka masukkan dalam affidavit itu. Betul. Betul. Sebenarnya ini adalah kes yang sangat menyedihkan. Anak malang ini 10 tahun lalu, hampir 10 tahun lalu, hilang dan sepatutnya masih ada di sini. Dan ia memang satu kes yang sangat sedih dan mengerikan. Will Svillar, terima kasih seperti biasa atas masa dan kepakaran Anda. Sudah tentu, sama-sama. Sekarang, nama Keith Brackett masih kekal secara sah sebagai Keith Brackett. Ia belum ditukar secara sah, tetapi seperti yang Anda dengar, Keith sedang dalam proses beralih kepada Amy dan lebih suka dipanggil Amy Jo, serta telah menyatakannya di mahkamah. Jadi Keith Brackett, yang kini dikenali sebagai Amy Jo, masih berada di penjara daerah Tazewell. Kami akan terus mengikuti kes ini dan memaklumkan kepada Anda apa yang berlaku. Itu sahaja untuk episod Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy. Terima kasih kerana bersama saya. Jumpa lagi pada episod akan datang.